Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad tanhallu bihi al-unqad wa tanfariju bihi al-kurab. Pada malam ini kita ada dua pasal. Pasal pertama kita nak mengenali kata perbuatan dalam Al-Quran, dan pasal kedua. Pasal pertama kita nak mengenali kalimah masa dalam Al-Quran. Ya, kalimah masa. Kita belum pernah buat lagi kalimah masa. Kalimah yang menunjukkan masa. Selalunya dalam Al-Quran kita melihat masa pada kata perbuatan. Betul tak? Betul tak? Ya, kalimah masa kita lihat pada kata perbuatan. Kalau kita kata Zahaba, mana dalam tu ada masa, telah, ada orang, ada berapa, dan ada jantina. Yang ini kalimah ni tak ada orang, tak ada mufrad, tak ada jamak. Ya, majoritinya tak ada jamak dan tak ada lelaki perempuan, tapi dia menunjukkan masa. Ya, dia menunjukkan masa. Jadi sebahagian daripadanya saya boleh sebut di sini azan ya. Dan sebahagian lain itu insya-Allah kita akan sama-sama cari. Kalimah-kalimah yang menunjukkan masa, dia ada nama dia sendiri, tapi kita tak tengok nama dia. Kita tengok makna dia saja, ya. Yang pertama dalam Quran, kalimah qablu. Ya, salin ya. Qablu tu maknanya sebelum. Jadi dia menunjukkan masa. Ya, tak ada lelaki, tak ada perempuan. Ya. Zarf kan? Masa. Qablu. Masa. Ini kena salin. Saya tak nak fotokopi supaya tuan-tuan salin. Ini zaman. Zarf masa. Ya. Sebelum ya. Makna dia sebelum. Ya, qablu makna sebelum. Ayat dia walladzina yu'minuna bima unzila min qablika. Itu menunjukkan masa ni qabli, tapi dah bersambung dengan dhamir bersambung. Qabli. Makna dia ada makna dia, zaraf ni. Tak banyak Yang kedua perkataan ba'du. Ba'du pun juga menunjukkan masa. Ya. Ba'du. Ya. Kita belajar sunat qabliyah, sunat ba'diyah tak? Ba'diyah tu maknanya selepas, menunjukkan masa. Okey. Dalam ayat ni kita kata wal arda madadnaha wal arda madadnaha, ya. Dan bumi itu kami telah hamparkannya. Wal arda ba'da zalika da'aha. Silap Wal arda, ada ayat yang kedua, ba'da zalika daha. Okay. Ini ba'da. Ya. Okey. Ya, bumi yang selepasnya dihamparkan tu maknanya ditumbuhi segala tanaman, ya. Yang ketiga, perkataan al-an. Apa maksud al-an? Orang tahu? Itu berkesan kan? Al-an. Al-an, ya. Perkataan al-an. Al-ana ni maknanya sekarang Yang ni selepas
lepas. Yang ni sebelum. Ini sebelum ni, ini selepas. Wal arda madadnaha. Okey. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaitu. Al-ana, sorry. Al-ana wa qad, ya. Tak nampak. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang sesungguhnya engkau telah durhaka. Sebelumnya, ya, wa kunta, dan adalah engkau di kalangan orang-orang yang merosakkan. Yang ini dalam surah apa ni? Qablu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablika. Al-Baqarah ayat 2 Ayat 2 yang 4. Yang kedua tu ayat surah An-Nazi'at. Ni. Wal arda ba'da zalika tahaha. Surah An-Nazi'at ayat 30. Ni surah An-Nazi'at ayat 30 ya. Ini surah Al-Baqarah. Baik, ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma, terima kasih aja. Unzila. Ini kena betulkan. Min qabli unzila. Min qabli wa bil akhirati hum yuqinun. 3. Okey. Yang keempat, pernah dengar tak perkataan yang keempat? Hina. Perkataan hina. Hayanu. Hina. Bukan hayat, hina. Yang keempat. Okey. Hina maknanya semasa. Sewaktu, semasa, ya. Di mana kita jumpa perkataan hina? Ingat, hina tu maknanya dia semasa, seketika. Hal atta 'alal insan hinun. Ya. Hinun. Hal atta 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, hal atta 'alal insan. Hal atta 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an mazkura. Ya, surah Al-Insan ayat pertama. Hal ata al-insan, adakah telah tiba kepada manusia saat, masa, lam yakun syai'an mazkura, yang dia dah tak boleh lupa, dah lupa semua sekali. Ya, bila kita dah mati, dah pensan kan, kita lupa, tak ingat apa-apa sama sekali kan. Hinun memberi makna waktu. Waktu, ya, waktu, masa. Ya, tuan-tuan kena tengok perkataan hin. Ini kena hafaz. Hinun maksudnya masa. Ini kita bagi tentang masa yang tidak ada dalam fi'il, tapi masa ada pada istilah sendiri.
Makna perkataan tu sendiri ada masa. Macam selepas, sebelum, ya, semasa, makna hin, semasa. Yang kelima, saufa. Saufa. Saufa makna dia akan. Akan. Kita kata akan, makna lewat sikit pada sin. Saufa. Ya, saufa ni dia akan tahu. Maknanya pada hari kiamat nanti dia akan tahu. Kalla saufa ta'lamun. Yes, betul. Dia akan tahu. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamun ilmal yakin. Ada sa. Ya, ada sa. Sa ada. Sa tu maknanya sekarang. Ini takut. Ya, sa ini sekarang. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Ini tuan-tuan kena hafal ni. Saufa ta'lamun. Ya, kalla ni bahkan. Saufa ni akan kamu semua tahu. Ingat, ta'lamun kamu semua tahu. Ya. Lepas tu adik-beradik saufa, ingat saufa ni akan tahu lewat sikit. Mana bila dia akan tahu bila bertemu dengan Allah di hari kiamat, di hari akhirat dia akan tahu. Ya, tapi ada lagi yang akan tahunya cepat, iaitu sa saja. Dia buang waw pa. Tak terpulanglah nak guna apa. Makna dia lambat sikit. Saufa ta'lamun lambat. Tapi kalau sa tu segera. Kalau sebut bakal macam bakal pengantin. Boleh jugalah. Maksudnya lambat, cepat. Nak baca. Sini dari saufa juga, tapi bila dia buang waw pa tu, dia memberi segera. Akan segera. Cepat. Ya. Sayasla naran. Sayasla naran zatal habin. Ya. Iaitu surah Al-Masad ayat 3. Sayasla naran zata lahabin. Lahabin, ya. Dia akan dinyalakan di bawah api. Ya, itu dalam surah Al-Masad. Al-Masad, ini surahnya Al-Masad ayat berapa? 3. Al-Masad ayat 3, ya. 3. Ni kalla saufa ta'lamun tadi. At-Takasur ayat 3. Ni Alhaakumut Takasur, sorry, ayat 3. Yang ni ayat 1. Al-ana wa qad asait, surah Yunus ayat 91. Ya, ini Yunus ayat 91. Maaf, ada Romi di Jawi, ya. Tak apa. Yunus, ya. Okay. Satu lagi, fa. Fa tu lagi cepat. Kita panggil, ada panggil fa sababi kan, je. Ada bagi fa ataf, ada 3 nama fa. Tapi fa tu sendiri makna dia maka. Bila dia buat begitu, maka dapat itu. Cepat tak? Cepat pada sa lagi. Sa tu bukan S-A ni. Sa tu sin tata sa. Ya. Okey, yang ke-7 fa. Fa. Fa maknanya akan juga. Ya. Fa makna dia akan, ya. Falyabudu rabb hadzal baiti. Segera. Falyabudu rabb hadzal baiti. Falyabudu
Rabbaha zal baiti. Ini surah apa? Quraisy. Surah Quraisy ayat. Surah Quraisy. Ya. Itu ayat 3. 3 ya. Itu 7. Ya, ini semuanya menunjukkan masa. Fa ni cepat lagi. Buat saja dapat. Buat salah je terus dapat. Buat baik terus dapat. Immediate actions oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa tu maknanya akan. Segera. Bukan akan tu Segera, maksud segera lah. Ketika maknanya at the same time, simultaneously. Yeah, simultaneously, same time, immediately. Ataupun kita kata cause and effect. Ya? Yeah? Lalu boleh juga. Lalu. Segera. Fa. Nak kata apa? Cuba fikir. Mana bahasa Inggeris Simultaneously. simultaneously. Ya? Yeah? Kan immediately lah. Beri pandangan, ya? Yeah? Then dia maknanya kemudian. Immediately lah. Kita macam kita kalau macam kata di sini dia kata macam cause and effect. Awak buat ni terus dapat. Seterusnya. Tapi tak apalah. Maksudnya terus dapat balasan. Okey? Nanti kita tengok bila jumpa ayat tu, ini terus. Maka mereka itu semua akan menyembah Tuhan yang punya rumah ini, itu kepada orang Quraisy. Maknanya betul-betul lah. Lepas itu beramai-ramai masuk Islam. Ya, kejap. Ya, tak dengar. Ya. Siapa yang bercakap? Falya'budu ya. Sebentar ya. Surah Quraisy tak? Maka tu segeralah. Susah kita nak cakap Melayu. Kalau cakap Melayu, kita akan terjemah ikut selera kita. Sebenarnya Arab ni lain. Arab ni dia kata fa, ada nama tu fa sebab. Fa sebab. Sebab awak buat ni, awak dapat ini. Nanti fa sikun. Nanti kita tengok surah apa? Mana Quraisy? Yes, surah Quraisy. Tengok fa apa? Fa ataf. Fa ataf ni sama jugalah. Fa ataf ni fa ikut, segera. Segera, immediate, lagi cepat pada immediate. Tengok fa ataf tu. Dia campur dengan lam. Lam tu lam cepat. Lam segera. Lam perintah. Okey? Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar nahwu sarah ni, baru tuan-tuan tahu benda sebenarnya ayat ni. Okey, ini fa ni fa ataf. Lepas tu lam ni dia panggil lam amar. Lam amar ni lam perintah. Bila kata lam perintah, segera. Kalau saya kata, sila bangun, segera tak? Perintah betul kan? Itu amar. Ada lagi lain bukan dalam bentuk lamul amri. Itulah saraf punya kerja ni. Okey. Seterusnya perkataan iza. Iza ni artinya bila. Ya, iza yang ke-8. Iza Iza. Ini kena hafaz. Bila kita datang translation, kita dah tahu dah. Iza maknanya apabila. Di mana kita jumpa Iza? Ini masa. Iza
Anasrullahi wal fathu. Ataupun dalam contoh ni saya bawa faiza ja'atis sakhah. Apa ni sakhah? Ya. Ya. Ini dalam surah Abasa ayat 33. Abasa wa tawalla. Ya. Dalam surah 33 Abasa. Ya. Abasa. Maksudnya dan apabila datang suara ya, yang sangat kuat. Di akhirat nanti hari kiamat suara kuat bunyi. Kita tak dapat nak dengar, tak larat ya, sampai pekak telinga. Iaitu suaranya datang dari angin yang kita dengar biasa, angin sangkakala yang kita tahu kan. Suaranya kuat. As-sakhah. Dia bawa dalam bentuk mat apa tu? Mat lazim kalimi ke harfi? Kalimi. Musaqqal mukhaffaf. Ya, sebab terlampau berat dibawa dalam bentuk mat lazim kalimi musaqqal. Musaqqal tu artinya berat. Tempat lain dah kita belajar dah kaitan antara nahwu, saraf, balaghah. Jadi kita seronok belajar dan fasahah. Ya. Sesungguhnya perkataan is ini semua menunjukkan masa. Ya. 9 perkataan is. Is ni maksudnya tatkala. Ya, is artinya tatkala atau bila. Ya, tapi makna ni pun memang tak sesuai dengan makna sebenarnya dalam bahasa Arab. Is tu yang boleh kita terima sebagai tatkala lah ataupun is ya. Izhum 'alaiha qu'ud. Ya, iaitu surah Al-Buruj ayat 6. Ya. Izhum 'alaiha qu'ud. Ya. Qu'udun. Jadi surah apa tadi? Al-Buruj. Ayat 6. Ya, 6. Ya. Betul? Perhati kan takut salah tu. 6 ya. Ayat 6. Ya. Okey. Ini memang kena hafal. Tuan-tuan baliklah baca 5 kali di rumah malam ni. Idhum 'alaiha qu'ud. Alaiha. Ni. Sana ni. Kadang ku kata ha kan. Idhum 'alaiha qu'ud. Maksudnya ketika mereka duduk di atasnya. Ketika tatkala mereka duduk di atasnya, iaitu dalam surah Al-Buruj. Al-Buruj. Ayat berapa? 6. Ayat 6 aja. Jadi bila kita terjemah Quran besok, dengan sendiri kita tahu bila kita boleh baca alat-alat yang menunjukkan masa ni. Hari ni kalau kata qablu, ba'du semua ramai orang tahu dah. Summa ramai orang tahu kan. Sa ramai orang tahu, tapi kita tahu itu perkataan menunjukkan masa. Segera atau tidak segera. Lepas tu perkataan summa. Summa Summa. Ya, 10 summa. Ya, maksudnya kemudian. Selepasnya. Summa amatahu fa akbara. Kemudian dia dimatikan dan dikebumikan. Summa. Maknanya dekat ke lambat? Mati ke bumi. Jadi nak tengok jarak kita kena ke bumi jenazah, gunakan summa.
Summa mana segera tak? Segera. Lepas tu mati je ke bumi kan. Summa jarak dia. Summa ama tahu kemudian amata mematikannya, saya matikan dia, fa akbarah, maka itu bumi kan lah. Summa ama tahu fa akbarah. Tadi ayat apa tadi? Ambasa ayat 21. Ya. Ini sebagai contoh kita bagi ayat. Summa ama tahu fa akbarah. Okey. Seterusnya perkataan lama. Ya. Benar tak kata lama? Apa ni lama? Belum pun. Lama artinya dalam bahasa Inggeris kata apa? Not yet. Lama. Bahasa Melayu kita belum pun. Cuba sebut ikut betul. Belum pun. Belum pun maknanya belum lagi. Okey. Okey. Ataupun juga dia memberi makna tatkala. Ketika. Ya. Ya, tatkala. Ya. Betul lah, ada dua makna. Ada dua. Is mana dia is? Susah nak jawab, tanya beza. Tengok ayat pun tahu beza dia. Is kan. Cuma kita dapat tahu secara kasar beginilah. Ya, kalau nak tanya beza memang ya ada beza tu. Jadi beza tu kena difahami dari konteks ayat. Ya, lama, belum pun, ataupun kita kata macam dah makan belum? Lama. Tak lagi. Belum lagi. Ya. Dah makan belum? Sini, dah makan belum? Yang depan ni belum lagi. Maksud dia. Okey, ya. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, iaitu ayat Al-Haqqah ayat 11. Tengok di sini. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ini makna apa? Belum pun ke ataupun makna tatkala? Belum ya. Maksud di sini sesungguhnya kami tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera. Ya, ini dalam surah Haqqah ayat 11, cerita tentang Nabi Nuh. Berapa orang naik dalam kapal Nabi Nuh? 18 orang. Siapa dia? Ada saudara dia ke atau tidak? Semua bukan ya. Jadi kita tak kisah kalau kelan Nuh orang tak ramai pun. Nabi Nuh baru 18 orang. Ini lebih kan? Semua bukan saudara ni. Saudara se-Islam je. Yang saudara seorang belakang dia. Kami azwaj. Amanah aku. Hama ya. Perkataan sa'ah. Sa'ah ni memang jam kan? Ya. Ketika jam, ya, masa, ya, masa ya. Sa'ah. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Ya. Yang ke-12, mereka bertanya tentang masa hari kiamat. Ya, as-sa'ah. Iaitu masa. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Yas'alunaka
Anisati ayyana mursaha. Ha, ya. Dia tengok dalam surah apa? Lama tadi. Surah Al-Haqqah 11. Ya. Lama tadi surah Al-Haqqah ayat 11. Yang bawah ni surah An-Nazi'at ayat 42. Ya. An-Nazi'at. Ayat 40 ya. Tuan balik tengok deh. An-Nazi'at. Okey. Kalau Quran yang majoriti jual dalam pasaran kita ni yang ada hukum tajwid saja kan. Tuan-tuan tak jumpa lagi Quran yang ada hukum bacaan. Hukum bacaan pula, hukum taranum. Ada tak pernah beli Quran hukum taranum? Ada taranum dalam tu. Ada wakaf, berti, tidak semua, lepas tu ada lagu. Ada dia punya irama semua. Bayar ya? Digital ada. Ada digital ada. Yang baru keluar tu. Ya? Warna pen. Dia tekan pen dia keluar lagu kan. Okey, digital. Belilah digital tu. Akhirnya boleh berlagu semua kan. Dah pandai nahwu saraf, maka kita berlagu pula. Okey. Inna lamma taghal ma'u apa tu yasalunaka anis saati. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang waktu hari kiamat. Bilakah terjadinya? Ayyana Musa. Bila terjadi ni? Ayyana tu pun makna bila ya. Maksud. Lepas tu seterusnya perkataan syahru. Bulan. Sebulan. Ya, syahru ya. Cuba tuan-tuan bagi satu ayat berkenaan dengan syahru. Syahrul Ramadan. Allazi unzila fihi Quran. Okey. Bagus tu. Kita ambilkan ya. Syahrul. Syahrul Ramadan. Tapi Syahrul Ramadan ni dia tidak menunjukkan masa. Dia tunjukkan bulan. Dia kata menunjukkan masa. Dia menunjukkan bulan Ramadan tu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi yang menunjukkan masa ni ya, khairul min alfi syahrin. Syahrin tu menunjukkan masa. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau Syahrul Ramadan tu bukan masa. Itu nama bulan. Nama bulan. Kalau masa ni Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Menunjukkan masa. Malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu menunjukkan masa. Tempoh masa. Kalau kita kata Syahrul Syahrul Safar sekarang ni kan. Dia bukan masa, itu bulan Safar. Saya dulu kecil-kecil bulan Safar, dia akan letak batil. Kita kecil-kecil mana tahu mangkuk tembaga, lepas tu letak dalam perigi, seluruh orang kampung datang mandi situ. Masya-Allah. Masa zaman jahiliah kan. Papa. Pinggan tu tak tahu kat mana pergilah. Nombor 13. Ada mana minta air ni boleh? As-sa'ah, masa. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Syahrun. Okey. Syahrun. Ya, ayat dia Lailatul Qadri khairun. Mana khairun? Lebih baik. Min alfi syahrin. Min alfi syahrin. Iaitu surah Al-Qadar ayat 5 ke 6. Ya, ayat 3. 3 ya, ayat 3. Jadi bila tuan-tuan jumpa ni Syahrul ni, ingat itu masa. Syahrin tu menunjukkan masa.
Lepas tu ada satu lagi dalam surah Al-Baqarah 226. Ya. Al-Baqarah 226. Siapa boleh jumpa ayat Al-Baqarah 226? Ya. Lillazina yu'luna min nisaihim. Lillazina. Cuba lillazina. Terjemah. Bagi orang-orang yang laki-laki perempuan. Laki-laki. Okey. Yu'luna. Orang-orang yang apa? Yu'luna min nisaihim. Yu'luna. Tak jumpa kan? Yu'lu ni mana menahan. Makna orang lelaki, maaf cakap orang lelaki yang meninggalkan isteri, menceraikan isteri. Di mana menahan isteri. Min nisaihim. Min dari nisaihim, wanita mereka. Dia kata tarabbusu. Tarabbusu ni daripada tarabbasa, tarabbus. Bukan terbus. Tarabbusu ni ya, artinya tangguh. Arba'ata ashur. 4 bulanan. Ashur tu maknanya bulan, tapi jamak. Mana orang lelaki yang meninggalkan isteri, dia boleh diberi peluang untuk menangguh perkahwinan selama 4 bulan. Ya tak? Tarabbatu ashur, 4 bulan. Okey, itu okey. Seterusnya perkataan yauma izin. Ada berapa dah? 13. Tak lama dah nak bilang. Ya, yauma izin. 14 ya. Yauma izin. Yang surah Al-Baqarah tu Ustaz nak cerita pasal apa tu? Ayat 226. Tadi saya cerita ada dua contoh yang sama. Ya, cuma cari sendirilah ayat tu. Saya beri tadi kepala ayat allazina yu'luna min nisa'im, orang-orang yang menahan isteri. Ya, dia diberi masa untuk 4 bulan 10 hari. 4 bulan ya. Inna rabbahum bihim yauma izin la khabir. Surah Al-Adiyat wal Adiyati dhabha, iaitu ayat 11. Ya. Inna, cuba terjemahkan. Inna rabbahum bihim yauma izin la khabir. La khabirun. La tu bukan akan, dia makna akan. Ya. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan mereka pada hari itu, ya, pada hari itu la khabir, ya, akan menceritakan, akan mengetahui segala-gala apa yang telah dilakukan. Inna rabbahum bihim yauma izin la khabir. Itu kita menerangkan istilah masa. Kalau kita tengok nahwu yang kita belajar, inna harf nasab, ya tak? Rabba isim mansub, betul tak? Isim inna masuk lah. Isim mansub, isim inna. Ya, bihim jar majrur. Yauma izin, itu masa ya. La khabir, la khabirun, khabar inna. Khabar inna. Inna rabbahum bihim yauma izin la khabir. Itu khabar inna. Itu inna tu in taukid, sesungguhnya. Sesungguhnya ada dua taukid. Satu inna, satu la. La khabir. Kalau dalam istilah balaghah ada makna dia. Rabbahum bihim. Ada nama dia. Saya pun tak tahu nama dia. Ya. InsyaAllah. Dan akhir sekali perkataan yaumu.
hari. Yaum tu maksudnya hari. Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Mahsyar, itu satu hari yang sama. Ya. Akan berlaku pada Yaumul Jumaat, pada hari Jumaat. Tuan-tuan kena takut-takut sikit hari Jumaat ni. Takut hari Jumaat ni berlaku kiamat tak? Yaum artinya dalam bahasa Melayu hari. Ya, hari. 11. Ya, bunyi dia yaum. 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 Ya, artinya hari. Ya. Dalam Al-Fatihah, ya. Yaumu Maliki Yaumiddin. Yaumiddin, ya. Yaumiddin. Ya. Al-Fatihah. Rumi pula. Ayat apa? 3. Lupa dah ayat. Tapi baca hari-hari. Ayat 4. Jadi kalau tak termasuk bismillah kan? Tapi ada agak betul. Ini ayat 3 tak termasuk, ayat 4 termasuk bismillah. Maliki Yaumiddin. Okey. Okey. Okay, itulah dia insya-Allah. Minggu depan kita akan beri penyelidikan kita tentang nama tempat dalam Al-Quran. Ya, menunjukkan kedudukan depan, atas, belakang, bawah, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan akan dapat maklumat Baik. Kita tengok ayat khatam Allah. Hari ni kita nak menganalisa ayat fi'il, dan kita tahu dalam Quran ada dua jenis ayat. Satu ayat fi'il dan yang kedua ayat isim. Ayat isim telah kita buat sebelum tu. Kita akan buat lagi. Ya, akan berterusan kita buat sampai tuan-tuan biasa dengan ayat. Macamlah dengar harfu jarin, muak kan? Harfu jarin tu dah dengar dah. Dalam dengar-dengar tu pun ada orang kelas 2 tahun lebih belajar harfu jarin tu apa ustaz? Lagi. Itu yang sebab kena ulang balik tu. Harfu jarin dah 3 tahun tak kenal lagi. Habis selama ni mari apa je? Dia mari harfu makan. Sedap makanan. Harfu jarin. Tuan ingat bila kita jumpa satu perkataan dalam Al-Quran, maknanya walaupun dia duduk depan ayat, tengah ayat, maka kita kata dia tu kalimah perbuatan. Betul tak? Bila kita kata dia kalimah perbuatan, maksudnya dalam perbuatan tu ada fa'il. Betul tak? Sama ada fa'il tu jelas nampak di belakang ataupun fa'il tu tersembunyi dalam tu. Boleh? Itu dia, kena faham istilah tu. Ya, jadi mesti bila kita jumpa fa'il, jangan takut, jangan risau. Fa'il dengan fa'il lain. Fa'il perbuatan, fa'il pembuat. Siapa yang melakukan perbuatan tu nama dia fa'il. Dan fa'il tu duduk sama ada tersembunyi dalam fa'il ataupun dia duduk berasingan dalam selepas fa'il, dan dia mesti berbalik hadapan. Itu ingat tu. Ingat tu. Ingat. Ya. Tuan-tuan boleh ikut? Fa'il. Tak apa, kawan. Itu fa'il. Ingat. Fa'il dia ada 34 kita kata bentuk. Fa'il madi ada 14, betul? Fa'il mudhari' ada 14 dan fa'il amar ada 6. Jumlah semua 34. Jadi bila kita jumpa dalam Al-Quran perkataan salah satu dari 34 tu, maka kita kena kata dia tu jumlah fa'iliyah. Sebab dalam tu ada fa'il. Sebagai contoh, perkataan yu'minun. Awak dah tak? Awak tak yu'minun? Yang merah tak? Yu'minun tu fa'il mudhari' kan?
Jadi bila tuan-tuan jumpa kalimah yu'minun, itu fa'il mudhari'. Jadi tuan-tuan kena tulis yu'minun dalam kitab, dalam buku apa tu, nota. Ikut macam saya buat ni. Walaupun kita nampak dia tu di akhir ayat, kan? Lepas tu tak ada lagi ada nombor ayat. Tapi dalam teori structure kita kata dia tu jumlah fi'liyah. Okey? Kalau tuan-tuan boleh terima ni, oi baguslah. Boleh faham lah kan? Sebagaimana saya katakan tadi, kalimah yu'minun. Yu'minun. Ini buat macam ni. Tulis macam ni, yu'minuna. Ini fa'il mudhari'. Ini fa'il sebab dia ni ya, betul tak? Tanda fa'il ada ta, ya, nun, alif, tinaikan dia. Wa nun ni maknanya ramai. Betul tak? Okey. Jadi kita kena tulis di sini, dalam ni ada orang iaitu hum, betul tak? Dibuktikan oleh wa dengan ya, betul tak? Dan dia ni marfu' dan tanda marfu' dia iaitu nun. Jangan kata wa nun, nun. Ataupun kita kata kekal nun. Ataupun subud nun. Subud ini maintain, kekalkan nun. Kalau gugurkan nun, dia jadi majzum pula. Ataupun dia jadi mansub. Okey? Boleh? Yu'minun artinya mereka itu semuanya beriman. Tapi dalam ayat ni dia sebut la yu'minun, mereka tidak beriman. Ini tidak berubah sebab la ni la nafi. La nafi, la deny. Kalau la nahi, dia mesti ubah. Dia mesti buang nun. Ya? Okey, boleh faham tu? Boleh? Okey, sekarang ni kita cuba yu'minun. Kita keluarkan dhamir dia. Lepas tu kita cari root dia. Tengok, tak tanya lagi pun dia jawab. Amanah. Jadi bila amanah kita beriman kan? Kita kata mereka semua beriman. Jadi amanah ni fa'il. Fa'il, betul tak fa'il? Campur dengan hum. Ini fa'il, ini fa'il. Ini fa'il, ini fa'il. Jadi dalam teori structure ini dikatakan satu. Dia katakan pattern satu. Cuba tengok D3. D3 apa tu 3D. 3D, 3B. Lepas tu nombor D1. Lumrahnya ayat jenis-jenis ayat fa'il dalam Al-Quran ni, jenis-jenis dalam Al-Quran ni ada 5 jenis saja. Yang 6 tu bukan, itu ayat nida. Ya, 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Dan dia berpecah kepada 10. Okey. Okey. Yang pentingnya anda kenal ke tidak perkataan fa'il dalam Al-Quran. Kalau kenal fa'il, maka dalam tu ada fa'il. Kalau selepas tu tak ada apa-apa, maka dia D1. Okey. Ingat, selepas fa'il mesti fa'il. Ya, dan fa'il tu mesti berbaris depan. Kalau tak ada baris depan, maknanya dia tu mabni. Dia tu mabni. Okey, kita tengok perkataan khatamallah. Yang minggu lepas kita buat khatama. Okey, khatama. Khatama ni maksudnya telah meteri. Telah meteri. Dia bukan menteri apa-apa. Orang yang kalau dah tak datang kelas bahasa Arab, tu tak datang, dia menteri dah tu. Senang je, dia menteri tu. Ni orang yang tak datang lama ni dah kena menteri dah tu. Bukan menteri. Rapat, datang lagi. Jumpa ustaz pun lari ke jalan. Sampai ustaz talqin. Siapa dia ni yang mati ni? Anak murid ustaz, KUAE. Ustaz talqin, nasib baik. Tak tahu yang mati tu anak murid kita. Kan? Tapi baru datang kelas 3 kali. Dia mati cepat. Khatamallahu. Nampak tak? Khatama fi'il madi. Okey, dalam tu ada fa'il, betul tak? Fa'il ni huwa. Tapi dalam ayat ini fa'il dia dah berpindah kepada Allah.
Jadi fa'il dia satu isim yang jelas. Bila isim tu jelas, nampak isim tu dia punya carry tanda bagi depan. Nampak tak? Macam yang dalam ni tadi, kita tak nampak dhamir dia. Tapi sebenarnya dhamir dia ada dalam tu, tersembunyi. Dia nama dhamir tu tersembunyi. Kita nampak dia melalui waw. Waw tu maknanya ramai. Boleh tak? Okey. Jadi perkataan khatamah ni, tengok orang baru ni, orang lama kan dia steady je kat mana. Bintangnya tak ada jawab lah. Ini ayat fa'il Ini ayat fa'il. Dia orang tak tahan saya satu je mulut terlepas ustaz. Dia bukan kata semua dia. Tahu tanya tak tahu. Ni khatamah. Khatamallah. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada. Ala. Ada lagi tak? Qulubihim. Qulubihim. Okey, sampai habis. Ini fa'il. Betul? Ru dia khatamah. Betul tak? Okey. Betul ya? Ini Allah fa'il. Betul tak? Dan badannya ada pam, betul tak? Okey. Jadi di sini fa'il campur fa'il, betul tak? Lepas fa'il ni ada haraf jar tak? Jar. Apa ni jar? Jar ni adalah haraf yang duduk pada isim dan isim tu mesti bagi bawah. Dan dia ni ada saudara mara dia 19 orang semua. Ya. Mana kalau mati sebelum kenal saudara pun tak apa. Dia okey dah tu. Lepas huruf ala ni mesti ada isim dan isim tu mesti balik bawah. Nampak? Kalau kata ala qulubahum salah. Semua perkataan lepas ala mesti isim balik bawah. Yang balik bawah ni kita kata majrur, betul tak? Majrur, betul tak? Majrur. Jadi kalau ada fa'il, ada fa'il, ada jar, ada majrur, dia panggil D5. Bukan D5, D5. Nampak tak D5? Ada D5 tak? D5. Ingat bila ada fa'il, ada jar, ada majrur, D5. Makna ayat tu bentuk D5. Kita kata ayat fa'iliyah yang kelima. Kita dah tahu yang pertama, kita dah tahu yang kelima. Okey, tengok yang kedua, yang ketiga, keempat macam mana? Jadi hari ni kita cuba tengok berdasarkan ayat surah Al-Baqarah. Okey, boleh kita teruskan? Okey. Kita sudah tengok ayat yang ke pattern yang ke dua, yang kelima ya. Tapi baru dua kan? Okey. Okey. Kita tengok perkataan seterusnya. Ya. Wa minan nasi man yaqulu. Ini dia bertindih. Yaqulu saya terang saja. Yaqulu ni root dia qala, betul tak? Yaqulu ni telah berkata. Fa'il madhi dia qala. Dalam tu ada dhamir tak? Apa dhamir dia? Itulah jangan makan kari lipat banyak minyak. Yaqulu tu dalam tu ada huwa. Kalau hum yaquluna. Kenapa? Baru tahu ya. Man tu seorang, wa minan nasi man. Seorang. Yaqulu di antara manusia tu ada orang yang berkata, mengaku amanna billah. Jadi yaqulu ni saja, tuan-tuan, dia kata ayat fa'il. Ayat fa'il. Iaitu jenis satu, fa'il dan fa'il. Okay. Dia tu. Di satu. Cuba tengok ayat fa'il dan fa'il. Ini sebenarnya nak melatih kita kenal fa'il dalam ayat. Ya, yaqulu. Dia kata apa? Dia kata fa'il mudhari'. Fa mim da. Fa da ra. Fa tu fa'il, da tu mudhari', ra tu marfu'. Fa
fa'dara. Itu kita nak kenal dia fa'il mudhari'. Tapi dalam tu dia tak sebut fa'il kan? Fa'dara kan? Fa'il mudhari' marfu'. Tetapi dia sebut ni. Dalam kitab saya dia sebut. Ni fa'il mudhari' berbaris depan dan tanda baris depannya dhamma yang zahir. Dan fa'ilnya dhamir tersembunyi iaitu huwa. Okey, dan di belakang tu dia cerita lebih lanjut lagi. Ya, tak apa. Tapi yang penting setakat itu saja. Okey, rasa susah ke? Menung lagi? Belum lagi. Yaku dulu. Okey. Dah tulis semua? Tulis dah? Ke nak suruh saya tulis? Nak suruh tulis? Dalam tafsir biasa, tuan-tuan, tak ada benda-benda ni. Tak ada, yang tulisan merah tak ada. Jadi bila kita belajar nahwu saraf, baru kita belajar tulisan merah ni. Tulisan merah ni dia menerangkan setiap perkataan. Tuan-tuan nampak tak? Tuan-tuan nampak tak yakulu tu merah kan? Nampak ni yakulu? Yakulu ni dia menerang erti yakulu dalam nahwu saraf dengan tulisan merah di bawah ni. Ni dia terangkan. Saya terjemahkan dia. Yakulu dia kata fa'il mudhari' berbaris depan. Nampak tak baris depan? Dan tanda baris depannya dhamma. Dhamma yang jelas. Dan dalam fa'il ni ada dhamir tersembunyi. Takdiru iaitu huwa. Dan ini dia terang dari segi nahwu. Dan wal jumlah tu daripada fa'il dan fa'il ni dipanggil silah mausul, iaitu hubungan di antara man tadi ada kaitan dengan man. La mahalla laha min i'rab, yang tidak ada tempat dalam i'rab. Itu maksud dia. Kalau ada tempat tu dia ada mubtada, dia ada khabar, dia ada isim kana, khabar kana, itu ada tempat. Yang ada tempat 23 saja yang kita belajarkan. Jadi yang ni tak ada tempat. Bukan mubtada, bukan khabar, tapi dia silah mausul. Silah mausul maknanya kaitan antara perkataan sebelum ni. Okey, tuan-tuan. Itu gurau-gurau aja kan. Itulah masalah ni. Okey, tengok ni. Fi qulubihim maradun. Mana dia? Mana billah bila. Habis dah. Okey. Yukhadi'un Allah. Nampak tak? Okey. Kita belajar dulu, Allah tu isim bagi atas kan? Isim bagi atas ada 12 sebab, ingat tak? Tapi hari ni isim tak main lagi. Kita hanya main fa'il. Boleh? Kan saya kata dulu, jangan risau pasal fa'il. Bila tahu isim, tahu fa'il. Sekarang ni baru tahu kita dah risau pasal fa'il. Yukhadi'una, ini fa'il mudhari'. Ru dia khada'a. Khada'a tu tipu. Nabi kata al-harbu khid'ah, isimnya. Peperangan itu tipu elah kan? Yukhadi'un, ru dia khada'a. Fa'il asal dia khada'a. Yukhadi'un Allah. Orang-orang kafir ni dia berkata dia beriman, tetapi sebenarnya dia tak beriman. Tuhan kata mereka itu kata mereka tipu Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka menipu Allah. Siapa dia mereka? Orang kafir. Jadi dalam yukhadi'un tu ada dhamir, iaitu hum. Hum. Ya? Okay. Kita buat macam biasa. Ya, ni tuan-tuan. Okey. Khada'a. Lu dia khada'a. Asal dia ya? Khada'a. Ni lu dia khada'a. Fa'il dia yukhadi'un Allah. Buat betul tu. Ha. Okay. Jadi ru dia fa'il dia khada'a ya. Jadi ru dia khada'a. Ya, ini ada fa'il tak? Ada fa'il tak? Tak? Dalam fa'il ada fa'il tak? Okey, siapa dia fa'il? Hum. Okey, hum fa'il dia. Okey, selepas fa'il tu ada isim bagi atas. Ingat, bila selepas fa'il
dan fa'il sama ada tersembunyi atau tidak, ada pula isim baris atas. Isim baris atas nama dia mangsa. Mangsa ni maknanya orang yang kena tipu. Yang kena tipu di sini adalah Allah. Allah kena tipu dia orang kafir. Dia ingat dia betul-betul tipu Allah, tapi Allah kata jawab. Allah. Jadi campur dengan isim baris atas. Kalau isim baris atas nama dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Dalam Quran dia tulis mimbar. Tengok kita hijau. Mimbar tu maf'ulun bih. Cuba buka kita hijau. Tengok di bawah perkataan yukhadi'un Allah. Mimbar. Dia aja. Okey. Sama je yang kita ajar ni. Yang ini tuan-tuan yang perlu ditulis fa, betul tak? Mim, betul tak? Da, tak? Lepas tu ra. Betul tak? Fa ni fi'il. Mim ni mudhari'. Da, mim ni fa. Betul tak mim? Tak, fadha. Kalau mim madi fa da ra. Fi'il mudhari' marfu'. Marfu' dengan nun. Ini fi'il mudhari' marfu' dengan nun. Baca dia punya huruf ringkas ni. Okey. Lepas tu Allah dia kata Allah. Allah ni Allah mim baha. Ada tak dia sebut fa'il? Oh dia sebut ni. Hum. Wow, dia bagi waw ya. Oh, waw ni fa'il. Betul. Kek. Waw bracket. Lepas tu fa'il. Macam ni. Mana waw ni, fi'il mudhari' ni, waw ni menandakan dia fa'il tersembunyi, iaitu hum. Boleh tak? Orang baru boleh nampak tak? Tak apa, orang baru tak apa. Jangan risau. Okey. Jadi tuan-tuan, kalau ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih, kita dah jumpa D3. Jenis D3. Kalau tuan-tuan buka yang ni, yang ada color ni, okey, yang ada color ni, dia tulis B11. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. B11. Okey. Jadi tuan-tuan, tengok jadual 9. Ni sorry, jadual 2A. Okey, pelan-pelan ni 2A. Okey. Tengok jadual 2A B11. Nampak tak B11? Okey, semua B11. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih kan? Okey. B11, B12, B13, B14, B15, B16, sampai B16. Itu semuanya adik-beradik maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih, fi'il, fa'il, maf'ul mutlaq, fi'il, fa'il, maf'ul li ajli, fi'il, fa'il, maf'ul ma'ah, fi'il, fa'il, maf'ul fi, fi'il, fa'il, hal. Maknanya selepas fa'il ada isim baris atas. Isim pertama adik-beradik maf'ulun bih. Isim pertama dia jadi maf'ulun bih. Boleh? Isim kedua nombor 12 dia jadi maf'ul mutlaq. Boleh? Isim ketiga maf'ul li ajli. Isim keempat maf'ul ma'ah. Isim kelima maf'ulun fi. Isim keenam dia jadi hal. Boleh? Itu adik-beradik maf'ulun bi.
Jadi kita kata di sini adik-beradik D berapa? Adik-beradik D3. D3 ada 9 beradik. Okey, abang dia maf'ulun bih. Okey, adik dia maf'ul mutlak. Angah dia maf'ul li ajli. Lepas tu Pak Syu dia maf'ulun fi. Entah macam mana ada pula adik tiri dia hal. Ya. Habislah. Jadi berapa semua? 1 2 3 4 5 6 beradik. Jadi tuan-tuan janganlah risau. Nanti kita akan jumpa maf'ulun fi. Okey. Okey. Tak apa. Surah 6 lucu betul. Memang betul surah An'am. Betul. Ayat 1 140. Tak apalah, tuan tak sabarlah ya. Orang mengaji nahwu ni memang sabar. Memang sabar. Jangan nak marah tak boleh. 140. Okey, ayat 140. Okey, tengok ni. Okey, tengok perkataan qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaha. Okey. Dan tengok ni. Okey, terjemah bahasa Ustaz qad. Soalnya khasira. Telah rugi allazina qatalu membunuh auladahum. Okey. Telah rugi orang-orang yang telah membunuh anak-anak mereka safahan kerana bodoh. Dia bunuh tu kerana bodoh. Jadi ini nama dia maf'ul li ajli. Maf'ul kerana. Maf'ul kerana. Sebab. Dia menunjukkan sebab. Jadi tuan-tuan tak perlu risau. Tuan-tuan buka Quran. Dalam Quran tu bila baca qad khasiral ladzina qatalu auladahum, qatalu fa'il dan fa'il. Auladahum maf'ulun bi. Hum mudhafun ilaih. Safahan maf'ul li ajli. Kita kena tahulah li ajli tu maknanya kerana. Dia membunuh kerana. Dia bukan membunuh bodoh. Dia bukan membunuh kebodohan. Dia membunuh kerana itu li ajli. Kalau kita tak tahu, kita kata mereka membunuh anak-anak mereka yang bodoh. Boleh dia juga. Tapi bukan anak yang bodoh. Mana perbuatan mereka tu menunjukkan kebodohan. Itu makna li ajli. Li ajli tu makna kerana. Okey, Okey, kerana. Tengok. Bi ghairi ilmin. Tanpa ilmu. Ni, tengok ni. Okey. Tanpa ilmu. Orang bodoh ni sama tak dengan orang tak ada ilmu? Sama tak? Kalau sama badal lah. Orang-orang bodoh dalam kurungan ataupun IE, those without knowledge. Sama. Tapi dia tak adalah sebut IE. That is ke? Dia sebut bi ghairi ilmin. Okey, habis ayat tu. Jadi ayat ni fa'il, maf'ulun bi, maf'ul li ajli. Jadi kita kata adik-beradik maf'ulun bi, tapi dia dengan syarat ada maf'ulun bi dulu. Okey? Kena ada maf'ulun bi dulu, baru ada maf'ul li ajli. Jadi auladahum tu bi 11. Safahan bi berapa safahan? 14. B13 saja. B13. Jadi tuan-tuan, dengan sebab kita belajar nahwu, kita tahu adanya maf'ul li ajli selepas maf'ulun bi. Ya. Nak lagi. Kejap lagi. Saya makan nasi kerana lapar. Lapar tu ajli. Nasi tu jadi maf'ulun bi. Betul tak? Saya menghormati orang itu
Kerana dia guru saya. Guru saya tu adalah ajli. Orang tu adalah maf'ulun biha. Nampak tak beza? Beza makna nampak tak beza? Dalam Melayu kan dulu nampak tak beza? Maknanya dia refer pada orang yang sama lah. Ya, orang yang sama tapi sebab. Kenapa dia makan tu? Sebab. Kenapa dia minum air? Sebab saya minum air sebab dahaga. Tapi dia tak tunjuk sebab tu. Dia tunjuk dahaga tu. Kan? Boleh? Ya, ya. Jadi Ustaz maksudnya dalam struktur ayat dia tu Mesti ada maf'ul bih dulu. Ya. Ya. Mesti ada abang dulu. Ada setengah-setengah tak ada. Ada setengah tak ada. Tapi tengok kalau ada, adalah. Kalau yang tak ada, yang tak ada juga. Jadi yang tak ada ni bila kita nak tak ada. Bila kita tak nak ada. Tak faham? Puan Dahlia tengok macam tu tanya. Tengok Angry More siri 12. Bagus. Terima kasih Puan Nolila, dia tengok banyak. Banyak. Sampai dia terkenal. Ada orang kata, Ustaz bawa lah sekali Puan Nolila ngajar sini. Ada orang Angry More kata kan. Tak boleh dia duduk jauh. Dia duduk Kuala Pilah tu. Okey, Puan Nolila bagi satu mutlak. Ya. Surah Al-Isra. Okey, Al-Isra, yes. Ayat 928. Okey. Sembilan ya? Berapa ni? 9, 8 ya. Saya ni tak nampak mata ni. Okey. Mutlak ya? Yeah. Mana dia? Zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu a idza kunna 'izaman wa rufata a inna lamab'uthuna khalqan jadida. Khalqan jadida. Khalqan jadida. Okey. Ini dia naik dari maf'ul mutlak. Ini susah sikit sebab dia berlapis. Tapi kalau dia kata maf'ul mutlak tu, terima je lah. Mereka itu bangkit sebagai satu makhluk yang baru. Kan? Tak apa. Ya, masdar daripada khalaqa. Masdar ya. Masdar tu maknanya isim yang keluar daripada perkataan khalaqa. Bila khalqan, kita kata kejadian yang baru. Ni Tuhan tanya, takkah mereka itu sedar bahawasanya mereka itu akan dibangkit semula seperti makhluk yang baru? Okey. Okey. Maf'ul tadi apa? Maf'ul mutlak kan? Cuba cari mutlak yang baru. Tak ada mutlak baru. Kita kerja apa? Cuba cari sini mana ada mutlak. Mutlak. Tetap siapa lah ya? Dah nak balik dah. Cuba buka surah Al-Fathu ayat 1. Surah Al-Fathu ayat 1. Inna fatahna laka. Okey. Ni susahnya nak dapat ilmu kan. Tuan-tuan sabarlah ya, para malaikat duk nunggu ni. Tuan-tuan sabar. Surah Al-Fatah. Ni, surah 48. Okey. Inna fatahna laka fathan mubina. Okey? Nampak tak? Boleh? Tuan-tuan, kalau dapat 6 beradik ni memang hebat lah betul. Perempuan boleh kenal 6 beradik ni. Ini adik-beradik maf'ul bih ni. Tuan-tuan, adik-beradik maf'ul bih. Tapi dia mesti ada fa'il. Dan dia ada ada tu dia tak ada fa'il, dia tak ada maf'ul bih. Dia ada jar majrur. Tapi tengok ni, fatahna
Nampak tak fathah na? Fa'il, na, fa'il, laka, jar majrur, fi'il, fa'il, jar majrur. Fathan ni ada isim pada atas, nama dia maf'ulun bih. Maf'ulun mutlaq. Maf'ul mutlaq, sebahagian dari syarat dia ialah kalau fathan ini diambil daripada fathah. Fathah. Dia sama dengan fathah, tapi tak semua. Tapi biasanya begitu. Sesungguhnya kami buka bagi engkau fathan. Membuka dengan pembukaan yang nyata. Mubina ni kita belajar lama dah. Lupa tak apa. Bila mubina dengan fathah ni nampak dah macam ikut. Nampak tak? Nampak dia ikut. Jadi kita kata ikut na'at. Jadi orang yang suka ikut orang ni na'at sebenarnya tu. Orang makan tu dia makan tu. Na'at. Dia suka ikut orang. Ya tak? Okey, nampak dah tu? Fathan ya. Jadi ingat, maf'ul mutlaq B berapa? B13. B12. Okay. Jadi tuan-tuan jangan risau. Bila kita tengok fa'il dan ada di situ kita kata tadi jar majrur, dia nombor berapa? Semula fa'il dan fa'il nombor 1. Fa'il dan fa'il jar majrur nombor 5. Fa'il dan fa'il maf'ulun bih nombor 3. Nombor 3 tu ada 6 beradik. Tapi tak sebut situ. Ada maf'ulun bih, ada maf'ulun fi, ada maf'ulun ma'af, ada maf'ulun li ajli, ada hal, ada tamyiz. Ya? Jadi itu semua yang didahului oleh fa'il dan fa'il. Okey, boleh tak?